Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, nama sekali bila sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi peluang pada pagi ini untuk meneruskan bacaan kitab Bati Muniyatul Musalli pada muka surat 34 bawah sekali, yang mana kitab ini membicarakan tentang solat. Baik, sambungan yang kemarin lah. Masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitulah mula-mula orang yang sembahyang pada satu daripada sembahyang yang lima. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan mula-mula orang yang sembahyang asar ialah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dan mula-mula orang yang sembahyang asar ialah Nabi Allah Yunus alaihi salam, waktu keluar daripada perut ikan. Jadi Nabi Yunus ni dia ada kisah dah, yang mana Nabi Yunus satu ketika tu ditelan oleh ikan nun, ikan nun yang sangat besar. Baik, dia ada kisah dah lah. Dan mula-mula orang yang sembahyang asar ialah Nabi Allah Yunus AS, waktu keluar daripada perut ikan nun. Perut ikan, yakni ikan nun lah. Waktu keluar tu seperti anak burung yang tak ada bulu, yang tak ada berbulu. Tu keadaan Nabi Yunus ketika mana Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan nun. Keadaannya adalah seperti anak burung yang tidak ada bulu. Tu keadaan macam tu lah. Qala musannif, dan waktu ia Nabi Yunus dalam perut ikan, yakni ikan nun, ketika mana Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tu, ikan nun, duduk dalam 4 lapisan gelap, dalam 4 lapis gelap, dalam keadaan 4 lapis gelap. Tu pertama, yakni pertama daripada 4 lapis gelap tu, pertama gelap kesilapan dengan Tuhannya. Pertama dikatakan gelap kesilapan dengan Tuhannya, kesilapan Nabi Yunus dengan Tuhannya. Itu yang dikatakan pertama, gelap yang pertama. Kedua daripada 4 lapis lapis gelap tu, gelap air, gelap dalam air. Lapisan yang kedua dikatakan gelap dalam air. Ketiga daripada 4 lapis gelap tu, gelap malam. Gelap malam. Dah duduk dalam perut ikan, gelap ikan, gelap dalam air, gelap malam lagi. Keempat daripada 4 lapis gelap tu, gelap perut ikan. Dalam perut ikan tu gelap. Jadi 4 lah. Yang pertama gelap kesilapan dengan Tuhannya. Yang kedua gelap dalam air. Yang ketiga gelap malam. Yang keempat gelap perut ikan. Ada 4 kali gelap. Jadi sangat takutlah. Kalau kita pun takutlah berada di tempat yang gelap, dalam perut ikan lagi. Allahu Akbar. Qala musannif, dan waktu keluar Nabi Yunus daripada perut ikan nun itu dalam waktu asar. Jadi Nabi Yunus ini dikeluarkan oleh Allah daripada perut ikan tu. Waktu tu adalah waktu asar. Maka tak kala begitu, maka sembahyanglah ia Nabi Yunus 4 rakaat. Bila keluarlah Nabi Yunus daripada perut ikan,
maka ia pun bersembahyang 4 rakaat. Kerana apa sembahyang 4 rakaat? Kerana syukur, kerana berterima kasih ia Nabi Yunus kepada Allah dengan sebab lepas daripada 4 lapis gelap yang tersebut, iaitu gelap kesilapan dengan Tuhan, gelap air, gelap malam dan gelap perut ikan. Nabi Yunus AS pun sangat bersyukur kerana dilepaskan daripada 4 gelap tadi, dan dia pun sembahyang 4 rakaat. Tak kala dia keluar tu, waktu tu adalah waktu asar. Qala musannif, dan mula-mula orang yang sembahyang maghrib ialah Nabi Allah Isa alaihi salam. Sembahyang maghrib ni orang yang mula-mula adalah Nabi Isa alaihi salam. Tak kala lepas ia Nabi Isa daripada terlekong oleh kaumnya. Terlekong ni boleh kita kata terkepung, terlepas daripada kepungan oleh kaumnya, kaum Nabi Isa yang hendak membunuh Nabi Isa. Kaum dia kepung dia sebab nak bunuh dia Nabi Isa. Dan terlepas Nabi Isa daripada kaum dia tu, pada waktu jatuh matahari, ni pada waktu tenggelam matahari dekat nak maghrib itulah tenggelam matahari. Waktu terlepas daripada lekongan ataupun kepungan kaumnya tu, sebab kaumnya nak membunuh Nabi Isa. Kemudian ia Nabi Isa alaihissalam sembahyang syukur 3 rakaat, sebanyak 3 rakaat. Waktu nak jatuh matahari tu, Nabi Isa pun terlepas daripada kepungan kaum dia yang nak bunuh dia tu. Kemudian dia pun bersyukur dan ia sembahyang 3 rakaat, tanda syukur ia kepada Allah. Rakaat yang pertama, daripada 3 rakaat tu, rakaat yang pertama bertolak i'tiqad kaumnya. Bertolak maknanya menolakkan i'tiqad, pegangan hati kaumnya yang kafir, kaum Nabi Isa yang kafir, bahawasanya Nabi Isa itu anak Allah. Jadi kaum Nabi Isa ni mengiktikadkan dalam hati mereka bahawa mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jadi Nabi Isa rakaat pertama itu adalah nak menolakkan i'tikad tersebut. Padahal yang sebenarnya tak ada Tuhan melainkan Allah jua, dan Allah tidak beranak. Tu yang sebenarnya macam tu. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Allah itu tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tu dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid, tidak, Allah tak beranak, Allah tidak ada anak. Tapi i'tikad kaum Nabi Isa mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jadi i'tikad mereka sesat, salah. Tu baik. Kemudian tu rakaat pertama nak menolakkan i'tikad tersebut. Dan Isa, ini Nabi Isa rasulnya Rasulullah. Tu i'tikad yang betul lah. Tiada ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah tu tidak beranak, dan Nabi Isa itu adalah rasulnya Rasulullah. Tu baru betul i'tikad macam tu. Kalau i'tikad Nabi Isa itu adalah anak Allah, itu adalah salah, i'tikad yang salah. I'tikad begitu adalah i'tikad kaum Nabi Isa yang kafir. Jadi rakaat yang pertama tu adalah nak menolakkan yang itulah, i'tikad tersebut. Baik. Yang kedua, ini rakaat yang kedua daripada 3 rakaat yang dilakukan, yang disembahyang oleh Nabi Isa tak kala terlepas daripada kepungan kaumnya yang nak membunuhnya tu. Yang kedua, bertolak ataupun menolakkan perkataan tuduh kaum Nabi Isa kepada bunda, kepada ibu Sayyidina Isa, dan juga kaum Nabi Isa menuduh bahawa ibu Nabi Isa alaihissalam yang bernama Siti Maryam yang diperanakkan dia Nabi Isa dengan tak ada bapa itu berzina. Yang ni pun ada kisah Nabi Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana dia melahirkan Nabi Isa dengan ketiadaan suami lah. Jadi kaum Nabi Isa pun menuduh bahawa Siti Maryam ini berzina. Tu. Jadi rakaat yang kedua itu nak menolakkan yang itulah, nak menolakkan bahawa perkataan kaumnya yang menuduh ibu kepada Nabi Isa AS berzina, kerana
melahirkan anak iaitu Nabi Isa tanpa bapa. Tu nak menolak yang tu lah. Dan ketiga, ini dari ketiga rakaat yang ketiga, yang kuasa, yang berkuasa dan yang memberi bekas tertentu bagi Allah, tidak bagi yang lain. Maknanya apa-apa yang memberi bekas itu, yang berkuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu tidak ada, tidak berkuasa, tidak ada yang memberi bekas melainkan Allah taala. Dan kerana dua menolak tersebut, dua yang tadilah, yang pertama menolak i'tiqad kaumnya yang kafir bahawasanya Nabi Isa itu anak Allah, itu yang pertama. Yang kedua menolak perkataan kaumnya yang menuduh bahawa ibu Nabi Isa berzina lah. Dan kerana dua menolak tersebut, hubung dua rakaat sembahyang yang dahulu. Sebab itulah sembahyang tu dia ada 3 rakaat. Jadi 2 rakaat yang pertama tu dihubungkan kerana menolak dua tadilah. Menolak yang pertama, menolak i'tiqad kaum Nabi Isa yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Yang kedua menolakkan perkataan, tuduhan kaum Nabi Isa mengatakan ibu Nabi Isa itu berzina sehingga melahirkan anak iaitu Isa. Jadi menolak dua yang tersebut itu, maka menghubunglah 2 rakaat sembahyang yang dahulu. Sebab tu maghrib dibuat 2 rakaat dulu, kemudian tahiyat awal, kemudian bangun buat satu lagi. Tu ada kaitan lah. Dan mengasingkan rakaat yang ketiga, ini 1 rakaat yang terakhir, mengasingkan. Semua ada 3 rakaat sembahyang maghrib, 2 tu dibuat dulu dan diasingkan 1 rakaat, ini rakaat yang ketiga, kerana syukur, kerana berterima kasih kepada yang memberi bekas, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kitab ni susah sikit lah. Kitab ni dia susah sikit. Jadi kita kena olah cara bagi mudah faham. Baik, kalau kita baca betul macam tu memang susah juga lah nak faham ni, kalau orang tak pandai baca. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan mula-mula orang yang sembahyang isyak ialah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ni sejarah dah. Orang yang mula-mula sembahyang isyak adalah Nabi Musa alaihissalam. Waktu keluar daripada negeri mertua Nabi Musa, iaitulah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni adalah mertua kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa berkahwin dengan anaknya, tak silap saya bernama Syura, tak ingat saya. Yang bernama Madian, negeri Nabi Syuaib ataupun mertua kepada Nabi Musa tu namanya Madian. Madian ni terletak di tanah Arab sana lah. Dan ia Nabi Musa serta isteri Nabi Musa, iaitu anak kepada Nabi Syuaib lah, isterinya tu sesat jalan dalam gelap malam. Dan pada malam ini juga boleh dengar kalam Allah. Dan pada malam yang gelap itu juga Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah di bukit Tur Saina. Yang ni pun ada kisah dia lah. Yang mana Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah di bukit Tur Saina lah. Ni ada bahasan dia panjang lah. Yang tu kita kena tengok dalam kitab Tauhid. Macam mana dia dengar kalam Allah, macam mana kalam dengan makna apa, ismi ke, kalam dengan makna kalam dengan makna masdari ke, kalam dengan makna ma hasala bil masdari ke. Yang tu kena tengok dalam kitab Tauhid, bahasan dia panjang lah. Jadi Nabi Musa ni dia tersesat jalan dengan isteri dah. Ketika mana dia keluar daripada negeri mertuanya itu Nabi Syuaib, tersesat pula pada jalan yang gelap, dan malam pula tu, gelap malam. Dan dia juga pada ketika itu mendengar kalam Allah di bukit Tur Saina. Baik. Dan ia Nabi Musa pada masa ini, masa kata sesat jalan tu, dalam keadaan gelap tu, malam tu, dan ia Nabi Musa pada masa ini ketika sesat tu 40
4 duka cita. Dia ada 4 duka cita. Pertama, duka cita bersedih lah. Duka cita ni bersedih. Isteri Nabi Musa hendak beranak, hendak bersalin dalam keadaan gelap malam, berserta tak ada api. Tu duka cita yang pertama. Ketika sesat tu, Nabi Musa berduka cita bahawa isterinya nak bersalin, nak beranak dalam keadaan gelap pula, tak ada api. Tu yang pertama. Yang kedua, duka cita Nabi Musa tu kepada saudaranya Harun. Saudaranya Harun, Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa, yang sangat lembut tabiatnya, ni ada kisah dah lah, ada kisah dah, panjang cerita dah. Nanti kita kena tengok kisah dah. Itu duka cita yang kedua. Duka cita yang ketiga pula, duka cita kepada Fir'aun. Seterunya, Fir'aun itu seterunya musuh Nabi Musa yang menghina ia Fir'aun. Fir'aun ni suka hina orang, menghina akan kaumnya, kaum Musa, dan hendak membunuhkan dia Musa. Fir'aun ni dia selalu hina orang-orang, hina kaum Nabi Musa, dan dia nak bunuh Nabi Musa. Yang mana ketika masa itu Fir'aun ini berkuasa lah, kita kata, sehingga dia berani mengaku dirinya adalah Tuhan. Tu Fir'aun. Kalau kita tengok sampai sekarang ni pun Fir'aun diawet kan. Ada, kalau kita nak tengok, boleh tengoklah di Mesir. Fir'aun itu diawet, dikeraskan, jasad dia masih ada. Boleh, kalau kita pergi ziarah di Mesir, kita boleh tengok jasad Fir'aun. Itulah manusia yang paling jahat. Yang jahat lah kita kata ketika itu, hingga dia mengaku dia itu Tuhan. Baik. Dan merosakkan agama Musa. Tu Fir'aun ni jahat lah. Dia hina kaum Nabi Musa, dia nak bunuh Nabi Musa, dan dia nak merosakkan agama Nabi Musa. Itu Islam lah agama dia. Tu duka cita yang ketiga. Duka cita yang keempat, yang ini duka cita kepada beberapa anaknya, maka melepas Allah akan 4 duka cita itu dengan janjian yang sebenar, dan lepas ini dalam waktu Isyak. Jadi disebabkan Allah Ta'ala melepaskan 4 duka cita ini, maka melepaskan 4 duka cita ini, kemudian terlepas 4 duka cita ini juga dalam waktu Isyak. Maka sembahyanglah Nabi Allah Musa 4 rakaat. Sebab apa sembahyang? Kerana syukur, kerana berterima kasih kepada Allah yang melepas daripada Nabi Musa perkara duka cita ini. 4 perkara duka cita ini yang tadilah. Tu. Sebabkan itulah Nabi Musa pun sembahyang 4 rakaat. Dan pada riwayat yang lain, hadis yang lain, bahwasanya subuh itu sembahyang Nabi Allah Adam alaihissalam, dan asar sembahyang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan sembahyang oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam, dan Isyak sembahyanglah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Yang ini khilaf di antara 2 riwayat. Baik. Itulah sekadar itu dulu untuk kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat untuk semua, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan kita tahulah sedikit sebanyak asal usul sembahyang tu, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah. Ada masa nanti kita sambung lagi pada tajuk yang seterusnya, muka surat 36, sembahyang dibanding dengan Bali Raja. Baik. Jadi sekadar itu dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.